Kita tunggu Suhaima pula. Kan? Suhaima tak tahu tak kira. Okay. So hari ini siapa tahu kita nak bincang pasal apa? Malam ni punya topik siapa rasa best punya malam ni? Tulang belakang forever. Apa tu tulang belakang forever, Fauzia? Dia. Apa tu tulang belakang? Gelap bilik Fauzia. Tak baik untuk mata. Cepat buka lampu. Apa tu tulang belakang forever? Apa tu? Tahu tak? Siapa tahu? Asas. Biar betul. Awak semua ni. Ada nampak tak yang Bell share punya poster? Boleh nampak slide kan? Boleh nampak slide? Kalau boleh, angguk sikit. Okay, I nampak ada orang angguk. Okay. So, nampak tak slide saya tulis apa? Bella cakap, kita nak membina client base kukuh seperti piramid. Okay, piramid tidak dibina dalam masa sehari. Setuju tak? Kan, piramid base. Sampai hari ini ini piramid sudah berapa ribu tahun, you rasa? Sudah beribu-ribu tahun, betul tak? Tapi ini piramid ada tak runtuh? Ada tak? Tak ada runtuh, maknanya dia kukuh tak? Dia sangat kukuh, sangat stabil. Macam mana ribut taufan, di gurun pasir, kuatnya angin, hujan, semua tu kan? Dia tak akan runtuh. Sebab apa? Dia punya base, dia punya foundation tu sangat kukuh. Okay? So, sama juga kita di dalam forever kan? Kita nak tak? Siapa nak income dia kan? Macam piramid. Kukuh macam piramid. Setiap bulan pun akan grow punya, akan mengemuk punya, kita cakap. Kita nak income kita mengemuk setiap bulan, betul tak? Kan? Syida nak, Kak Mas nak. Kan? Kita nak income kita kukuh. So, kita hari ini malam Bell ni nak pongkoh kan? Sebenarnya macam mana kita nak membina satu foundation yang kukuh. Kita nak dapat income yang sangat solid. Yang memang kukuh punya. Dia tak akan kata, wah bulan ini 5,000. Bulan depan 2,000. Bulan satu lagi 500. Kalau macam itu you punya jantung takut tak? Kalau jantung you takut tak? Bulan ni 10,000. Bulan depan 20,000. Bulan satu lagi 10,000. Bulan satu lagi 8,000. Satu lagi 5,000. Satu lagi 2,000. Jatuh macam itu. Macam turun tangga. So macam ini kita punya jantung pun takut, betul tak? Kan? So sama juga hari ini kita nak membina income yang solid dalam forever. Dia ada dia punya formula punya. Okay, macam Sifu selalu cakap kan. Kita nak membina rangkaian, dia ada satu formula. Apa kita buat? Kita nak 5 line 5 leader, betul tak? Kan selalu Bell cakap 5 line 5 leader. Itu adalah rangka dia. Betul tak? Tapi kalau kita nak membina itu rangka, kita mesti ada gerak kerja. Kita tak akan kata, oh kita nak, memang kita nak 5 line 5 leader. Kan dalam otak kita asyik 5 line 5 leader, betul tak? Tetapi yang ramai orang kan akan terlupa sesuatu benda. Apa benda tu? Kan kita selalu fikir kita nak cari fighter, kita nak cari fighter, betul tak? Kita akan lupa apa? Akan lupa apa? Semua siapa tahu? Kita asyik fikir kita nak cari fighter. Kita akan terlupa untuk membina apa? Membina rangkaian klien kita. Nampak tak? So, I bagi you pilih kan. Sekarang kita pilih lah. Kita buat satu quiz I bagi you pilih. Okay. You nak pilih, you nak dapat fighter ataupun you nak dapat klien. You tulis dalam chat room. Kalau you nak fighter, you tulis F. Kalau you nak client, you tulis C. Dua-dua nak. Wah, ini tamak punya. Aisyah cakap nak fighter. Nadia pun tamak sikit nak dua-dua. Fauzi nak fighter. Kak Mas nak client dan fighter. Dua-dua. Okay, tak ada salah dan betul. Ini kita main-main. Okay, kita tak tengok. Dua-dua Kak Zana.
Yang lain pula. Nora nak fighter, Aisyah nak dua-dua juga. Tadi Aisyah cakap nak ni. Nor Aisyah nak klien dah fighter. Okay, so you nampak tak? Sebenarnya kita dua-dua pun kita nak, betul tak? So kadang-kadang kita akan fikir, oi kita nak membina rangkaian. Oh ramainya, you tengok dalam Teppanyaki ke, ataupun dalam WhatsApp group ke kan. Ramai orang share pasal apa. Saya nak dapat fighter, oh hari ni dapat fighter seorang VIP baru. Kita akan ada satu pemikiran. Cakap apa? Kita akan terlupa pasal rangkaian klien kita. Apa tak? Kita akan terlupa kadang-kadang sebab kita fikir kita nak fighter. So kita punya otak asyik fikir saya nak fighter. Memang betul kita nak fighter. Tetapi kan, I bagi tahu you kan, sebenarnya rangkaian forever, rangkaian dalam grup dalam kumpulan kita 80% punya sisi dengar baik-baik tau. 80% punya sisi, you tahu dari mana tak? 80% punya sisi daripada pelanggan kita, daripada klien kita. So that's why ini adalah satu keping yang sangat-sangat besar tau. You imagine satu kek satu kek bulat-bulat macam muka air bulat kan. Muka Bel kan bulat hari ni kan. You imagine 80% ini muka. Maknanya hanya 20% sisi adalah daripada fighter. You imagine. You tahu tak? So that's why sisi sebenarnya daripada customer kan ramai. Dan you imagine satu lagi. Okay. Kalau hari ini dalam kumpulan you hanya ada satu fighter. Dan itu fighter bahawa rangkaian dia ada 80% pun pelanggan. Wah, sisi you tinggi ke tak? Sangat tinggi. Nampak tak? So that's why sebenarnya kita punya sisi untuk nak jadi CBM ke, you nak jadi manager ke, kan? You nak naik pangkat kan? Sebenarnya 80% adalah daripada pelanggan. So kita jangan terlupa pasal ini, besar punya kek ini, pelanggan. Okay? So that's why hari ini kan Bel nak bangunkan semula. Okay? Ingatkan semua sekali Macam Bel share sikit lah pasal saya masa mula. I rasa semua orang mula kan daripada pengguna, betul tak? Siapa memang macam saya mula forever business kan, bukan otak bukan fikir nak berniaga punya. Siapa mula di forever memang nak guna produk saja. Kan Aisyah, tulis saya, Fauzi, Nadia, betul tak? Suhaimah. Lagi ada yang mula memang masuk forever je terus kata nak berniaga punya. Kalau ada yang fikir nak berniaga, you tulis B, bola. Suhanai pun pelanggan, betul tak? Kak Zah pun nak guna saja. Syida pun sama. Ada tak yang nak berniaga punya? Masa you tengok forever je, you dah nak berniaga. You tengok Kak Mas seorang saja. Ada lagi tak yang macam Kak Mas? Nampak saja forever, dia tak fikir produk. Dia nak berniaga, nak cari duit punya. Ada tak? Selain Kak Mas. So you nampak dalam berapa orang sekarang kita? 20 orang hanya satu orang, satu insan, satu manusia. Antara 20 orang ni sahaja yang nak mula forever dengan bisnes. So you boleh nampak di sini kan, kalau kita hari ini kita tak pergi membina kita punya grup pelanggan kan, bazil tak? Bazil. Tetapi you tengok 20 orang yang tadi tulis nak mula dengan produk kan. Hari ini semua join hari ini punya kan, semua sudah jadi fighter. Faham ke tak faham? Yang mula-mula nak berniaga, nak guna produk sahaja tadi 20 orang tu kan. Tadi kata nak mula dengan guna produk, tetapi you semua sekarang sudah masuk dalam golongan fighter. Betul tak? So maknanya betapa pentingnya kita pergi sharing pasal produk. Pasal ini guna produk, kebaikan produk. Penting tak? Sangat penting. Sebab apa? Sebab bila kita share produk ini, you tengok anda semua guna, suka produk. Sudah jatuh cinta. Bila sudah jatuh cinta, automatik kan kita manusia ni, kita ada satu sikap yang sangat bagus. Tuhan sudah kurniakan untuk kita semua.
Apa sikap tu? Tahu tak? Sikap kasih sayang. Ini adalah sikap yang tak boleh nak belajar, tak payah belajar punya. Sikap kasih sayang. Kita ada satu sikap yang semula jadi, yang kita suka berkongsi. Kita sayang kawan kita. So, bila kita suka produk, kita tahu produk ini bagus, kita automatik ada satu perasaan kita nak share. Siapa setuju? Ataupun you semua dipaksa orang untuk berkongsi? Syida dah angkat tangan. Siapa yang dipaksa orang untuk nak berkongsi? Kan, setuju dengan I tak? Kan, kita ada sikap ni semula jadi ya Tuhan sudah bagi kita nak share sebab kita rasa kesiannya kawan kita muka comot, muka jerawat, muka tak cantik. Kesiannya kita punya kawan eczema, rasa macam nak tolong dia. Rasa nak share, nak bagi dia guna juga. Nak dia sihat juga. Nak sakit sendi dia bagus juga. Kita ada sikap semula jadi ini. So ini adalah kecantikan seorang manusia dan kecantikan business forever. Sebab kita ada produk yang sangat bagus. Kita bukan ada produk yang tepi long. Kita bukan produk itu yang sampah-sampah punya. Kita tak ada produk sampah. Kita punya produk semua bagus punya. So kita tahu bila kita share bagi orang, kawan kita akan sihat. So secara tidak langsung, you nampak tak? Kita ni mulanya nak jadi pengguna, tapi tiba-tiba kita dah jadi jadi factor. Kita mulakan bisnes ini. Nampak tak? So that's why hari ini ramai orang kan, bila kita sudah pergi berkongsi, kita pergi GEP orang. Of course kita punya otak memang nak factor. So apa kita buat? Kita punya gerak kerja masih lagi sama. Kita masih lagi buat apa? Kita masih lagi pergi buat GEP. Kita masih lagi pergi buat demo. Nampak tak? Okey. Sekarang you jangan salah faham kata, oh Bel cakap, oh dalam forever kita cari pengguna je. You jangan salah faham. So pada masa kita cari factor, otak kita nak cari factor, kita memang kena pandai GEP. Kita pergi jumpa orang, kita nak sharing peluang perniagaan. Betul tak? Itu adalah niat utama kita. Kan, kita nak sharing peluang perniagaan dan di samping tu kita nak share kebaikan produk. So apa terjadi tahu? Bila kita pergi sharing GEP ke nak dia berniaga, kita nak cari agent, kita nak cari ramai kawan-kawan cari factor kita. So bila kita pergi share, kita GEP, kita buat demo kan. Betul tak? Okey. Kadang-kadang kawan kita cakap apa tahu? Kawan kita cakap, "Oi, I tak nak berniaga." Siapa jumpa ramai orang yang masa you pergi sharing kan. Okey, kita tanya. Okey, masa you pergi sharing kan, you jumpa ramai yang nak niaga ramai ke? Yang nak guna ramai. Kalau you jumpa ramai yang nak berniaga, you tulis B. Kalau you sharing demo, you jumpa ramai yang nak guna saja, you tulis G. Guna murah. Nak guna murah, you tengok guna. Fauzi pun cakap guna. Wahidah guna. Saya pun dulu Cik Su jumpa nak guna, tak nak niaga kan. Kak Zah pun G. Kak Ani pun G. So you tengok saya pun sama, Bel pun sama. Daripada 10 tahun yang lepas saya mula, saya pun pengguna. Saya tak ada fikir, saya tak ada niat kata saya nak berniaga buat MLM. Saya tak suka MLM. I tak nak. I nak guna je. So bila saya suka produk, I pergi share, pergi demo, pergi GEP kan. 80% punya orang kan memang pagi tahu apa tahu, nak guna dulu. Nak guna dulu. So ramai orang memang mula dengan guna. Okay, so that's why ini akan membina you punya kumpulan pelanggan tau. Okay, dia akan membina kumpulan pelanggan. Itu sebab kan, you nampak Bel sudah membina bisnes ini 10 tahun. Okay, you sudah fikir, oh Bel mestilah dia buat 10 tahun. Betul, I dah buat 10 tahun. Itu sebab saya sudah membina satu kumpulan yang sangat ramai pengguna. Pengguna kumpulan yang sangat ramai. Okay, kalau saya kira I punya pengguna yang order dengan Bel dia ada order dengan Bel, ada dalam list pengguna saya yang order direct dengan saya ada hampir 100 orang. Okay, hampir 100 orang. 90 lebih, sudah 100 orang. Yang ada lagi yang sendiri suka order melalui apps punya dan juga pergi center beli punya. I tak masuk lagi. So you boleh nampak tak? I punya pelanggan kan memang ramai. 100 lebih orang.
satu kumpulan saya. Itu sebab kenapa Bel boleh daripada 10 tahun sampai sekarang, I punya income kan, dia tak akan jatuh. Setiap bulan mesti 5 angka punya. Dia tak akan jatuh. Sebab apa? Sekarang you faham tak sebab apa? You type bagi saya tengok sebab apa? Sebab saya ada ramai fighter ataupun saya ada ramai pengguna. Kan? I bagi tahu you kan, last month bulan lepas bulan Februari baru ini. Kan semua orang kecoh-kecoh pasal naik harga, betul tak? Naik harga semua orang kecoh-kecoh. I bagi tahu you ramai orang yang akan dapat sisi banyak. Macam ada seorang kawan saya di Ipoh. Ini adalah geng yang sangat lama. Ini Ipoh punya leader dia adalah supplier manager ke apa. Saya tak berapa ingat pangkat dia. Dia buat business forever, you tahu berapa tak lama tak? Dia sudah buat business forever 20 tahun. You imagine dia punya pelanggan ramai tak? Ramai gila, betul tak? Dan I bagi tahu you, ini leader dia bukan CBM tau. Dia bukan CBM lagi. Tetapi I rasa tahun ini dia kemungkinan besar akan jadi CBM. Dia sudah buat bisnes ini 20 lebih tahun, tetapi dia sudah banyak tahun dia tak jadi CBM. Okey, dia sudah banyak tahun tak jadi CBM. Tetapi ini bermakna apa tahu? Bermakna dia memang berniaga, kekalkan dia punya income melalui pelanggan saja. Melalui rangkaian pelanggan saja. I nak tanya you guys kan, you tahu tak bulan lepas semua orang kecoh-kecoh naik harga kan, you tahu tak berapa sisi dia buat bulan lepas? Cuba you teka, you guys teka, you teka berapa sisi dia buat. Dia bukan CBM, tapi dia buat business forever dah 20 lebih tahun. Cuba you teka, bulan lepas dia dapat berapa sisi? Sebab forever kecoh naik harga kan. You teka dia berapa sisi. Bulan lepas saja dibuat. Jangan takut nak teka. Ini I tak rotan punya. 25 sisi. 25 sisi. Lagi. 25 sisi. Okey, lagi. Lagi. Dia bukan CBM tau. I bagi tahu you, kalau you dengar kan, mesti you meletup punya. Suhana 300 cc. Dia bukan CBM I bagi tahu you dia bukan CBM tau. Biasa I rasa dia punya cc kan tak sampai lah. I teka dia punya cc tak sampai 50. Biasa. Tetapi bulan lepas kecoh naik harga dia punya cc 200 cc lebih satu bulan. You imagine setiap hari dia punya order daripada rangkaian pelanggan dia 10 cc, 10 cc, 10 cc. Masuk order 10 cc. Sebab apa? Dia ada rangkaian pelanggan yang sangat ramai. So bila dia pergi sebarkan kata forever product sudah nak naik harga. Mungkin 10%, 15%, 20%. So dia punya pengguna setia kan semua apa? Masuk order. Beli sebelum naik harga. So you nampak tak? Kecoh ke tak kecoh? So betapa penting kalau you ada kumpulan rangkaian pengguna yang ramai. You akan memang gila punya. So that's why setiap tahun kecoh macam ini pun bagus, betul lah dia cakap. Kecoh lah naik harga, kecoh setiap bulan kecoh pun tak apa. Dia punya sisi 200 lebih. So that's why you sekarang faham ke tak apa yang Bel nak sampaikan? Sebab I nampak kan kebelakangan ni mungkin ramai orang kita memang nak fighter, tapi kita lupa servis pengguna kita. Kita sudah lupa yang kita sudah menaja 6 bulan yang lepas, setahun yang lepas, masa kita join 10 tahun yang lepas, kita sudah menaja punya pengguna. You sudah fikir, I nak fighter saja. Itu pengguna sudah lama saya tak contact. Saya tak nak lah. Biar je. Dia tak nak berniaga. Biar je. Dia tak nak berniaga pun, Bel. Biar je lah. I takut you guys ada pemikiran macam ini. Nampak tak? Okay, itu sebabnya hari ini kita kena buang. Kita kena mula semula dengan konsep yang betul.
Okay, bila kita menaja orang, kita buat GEP kan, mesti you akan jumpa orang nak guna saja. Okay, I nak tanyakan, bila you jumpa orang kan, kata, Fauzi, I tak naklah berniaga, saya nak guna je. Apa yang you akan cakap? Apa yang you akan buat? Bila you punya prospek cakap macam ini, you ajak dia, jomlah jadi agent. Sama-sama kita untung, sama-sama kita kaya di forever. Lepas tu you punya kawan, you punya prospek cakap, tak naklah, saya tak nak berniaga, saya nak guna je. Apa yang you akan buat seterusnya? Cuba kita bincang, malam ni kita bincang. Jangan takut nak menjawab. Sebab nak rotan pun tak jadi, jauh sangat. Okey je, boleh jadi ahli, jadi makan murah. Ini Kak Mas cakap. Lagi. Geng-geng lain? Ke you terus tutup pintu? Ataupun you terus tutup kuku? You cakap, tak nak agent lah, biarlah. Terus you balik rumah. Tak payah masuk ahli. Ada tak? I ada seorang VIP ya. I cakap kat sini tau, I ada seorang VIP, dia tak faham tau. Bel sudah banyak kali ya cerita kat dia, kalau orang itu dia tak nak jadi agent, tak apa. Dia tak nak jadi dropship, tak apa. Dia tak nak jadi VIP, tak apa. Dia tak guna produk, ada tak apa sakit? Kencing manis ke? Darah tinggi ke? Kan? Sakit apa awak ada? Tukar dia jadi pengguna. Tak apa, janji ada pembelian. Betul, janji kita ada CC, kita ada sales. Betul tak? So that's why ini baru betul. So kita nak CC, kita nak sales. Tak kisah dia nak jadi dealer ke, nak jadi agent ke, nak jadi dropship ke nak VIP ke, tak nak, tak apa. Asalkan you guna produk. Macam saya dulu. Macam you dulu. Kan, you pun cakap tadi kan, you nak jadi pengguna. Tapi hari ini you duduk sebagai factor. Sebab apa? Sebab you sudah jatuh cinta kepada produk. Kita bagi peluang untuk dia, at least dia beli produk tu, dia makan. Dia makan macam Jackie semalam cakap. Betul tak? Dia sembelih. Berapa minggu tak buang besar? Bila dia minum aloe vera sebotol, 2 botol, dia boleh lawas. Then sekarang dia jadi factor. Factor yang gila. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tulang belakang. Product forever kita yang sangat hebat. Okay, so kita mesti bagi peluang kepada kawan kita untuk at least jadi pengguna. So that's why kita jangan sia-siakan dia masuk ahli, dia sudah jadi pengguna bawah you kena jaga dia. Kalau you jaga dia molek-molek, satu hari nanti dia kemungkinan besar akan jadi CBM. Dia akan jadi factor. Siapa nak macam tu? Kan? Semua nak. Macam Syida pun sama. Dulu kan kanser usus. Siapa tahu dia akan jadi factor, dia akan jadi CBM, betul tak? Tak ada orang tahu punya, hanya Tuhan saja. So kita kena bagi peluang yang sama kepada semua orang untuk mencuba. Dan kita ni mesti menjaga setiap insan yang you pergi sharing. Faham tak? Kena menjaga mereka, setiap orang yang masuk ahli bawah you. Even dia beli satu aloe lips sahaja dengan you mesti jaga dia dengan baik. I bagi you satu cerita. 10 tahun yang lepas, masa tu saya belum lagi supervisor, assistant supervisor VIP saja. So apa kita buat? Kita buka counter. Okay, kita jual apa tahu? Kita tak pandai jual produk masa tu. Kita tak pandai langsung. Tak macam you guys pandai. Macam I tengok kat Fauza. You letak banyak produk kat meja kan, sharing produk dengan orang. Kita tak pandai tahu masa tu. You tahu apa kita buat? Kita jual tiket open day, aloe open day tiket RM20 saja. Kita open counter, kita jual open day tiket. Kita jual open day, ajak orang beli RM20 punya tiket kan. Nanti you datang center, kita ada open day. You datang sini, you boleh rasa kita punya skincare, boleh rasa kita punya produk kurus badan, macam tu. So itu kita buat. Saya jual satu keping RM20 tahu. Kita tak jual produk langsung, tak pandai masa tu. Kita tak ada CC, tak ada sales. Tak pandai, tak macam you guys. You tak apa berlaku. So I pun duduk kat counter tu. Okay, I nampak ada orang datang kan. I pun, kakak, ada masa tak? Kakak ada masa tak tarik orang
cerita pasal open day ni sampai ya air liur dah kering. Sudah, you faham tak? Susah nak jual open day tiket, I cakap. Okay, sampai lah, I tiba-tiba tarik satu kakak. Itu kakak Melayu, sangat tinggi, sangat cantik, kurus, cantik je. Dia sangat baik punya. I tarik dia kan, dia tak macam orang lain lah. Bila kita tarik orang kan, orang buat apa? Datang. Macam ni, betul tak? Dia ini kakak sangat baik tau. Bila I tarik dia, dia pun apa je. I tarik dia, I kata, kakak duduk dululah. Sekejap, I nak cakap dengan kakak. I sembang. Lama aku sembang dengan dia sampai tak ada air liur dah. Lepas tu kakak itu pun bagus. Dia macam nak ambil hati saya lah. Sebab dia tengok saya macam usaha kan. Sangat rajin kan. Dia tengok Amoy ni cakap Melayu pun tak pandai tetapi rajin. Saya nak cakap dengan dia. So dia pun beli dengan saya RM20 punya voucher tau. So dia pun beli, lepas tu dia pun belah. So saya ambil nombor telefon dia. Okay, sampailah open day tu kan. Saya telefon kakak ini kan. I suruh, kakak, you jangan lupa tau esok kita punya open day pukul 10 pagi. You ingat tau, mesti datang tau. I cakap macam tu. Itu kakak cakap apa tau? Dia cakap, Bel, sorry ya, esok pagi mungkin saya tak boleh nak datang. Ni. Banyak alasan punya. So, I pun cakap kat dia, kakak datanglah. Masa tu kan saya merayu dia. I kata, kakak, saya hari tu hanya boleh jual satu keping saja. Itu you yang beli. Kalau you tak datang nanti bos saya marah. I cakap macam ni. Sebenarnya I ada jual 2-3 keping lah. Tapi I cakap macam ni dengan dia. So dia pun macam simpati dengan saya. So dia pun cakap, okay, Bel, saya cubalah. Tapi saya tak janji ya, mungkin saya akan lewat. Dia cakap macam tu. So esok hari saya pun doa. So I pun telefon dia lagi pukul 9. I cakap, kakak, you jadi tak datang? Datang tau, jangan tak datang pukul 10, Bel tunggu you kat depan pintu ya. So you tahu tak apa berlaku? Kakak, dia tak datang. You tahu tak? Dia datang. Dan dia datang tepat masa. Dia cakap apa tau? Dia cakap, Bel, sebenarnya I sudah kena jumpa kawan. Tapi I tolak itu kawan. Saya datang ke tempat you. Wah, you tahu tak? I betapa happy. Itu hati saya. Berbunga-bunga masa tu. You tahu tak? Kan? I sangat happy masa tu. Sebab itu macam disayangi lah macam tu. Okay? I pun sangat happy. So, I pun jemput dia masuk dalam dengar macam I punya story. Banyak story, memang banyak story. Semua orang saya sangat appreciate sebab I rasa semua orang punya masa sangat emas tau. Itu sebab kan bila I ajak orang datang, I mesti make sure dia sampai. So bila itu kakak datang dia dengar itu speaker cakap kan. Habis dengar 2 jam 3 jam dia dengar. Habis dia dengar kan. Dia pun cakap apa tau, Bel, I rasa produk you memang bagus lah. Masa tu masuk VIP 1,200 lebih, I rasa. So, dia pun tak cakap terus dia nak produk tau. I pun tak pandai sebab I VIP tak pandai closing. Oh, malu. I malu. I rasa macam ramai orang. Malu nak cakap, kakak you nak beli tak? Kita malu. Betul, siapa sama saya? Tulis saya, malu. Saya sangat malu nak closing. Tetapi sebenarnya kakak tu sebenarnya dia sudah nak beli. Tapi saya tak closing. Saya tak tanya, kakak you nak tak? Tapi dia memang cakap, produk ni memang bagus. Tak mahal. Lepas tu, I cuba pun, I rasa sangat best. Macam tu. You tahu tak apa berlaku? 2-3 jam kemudian, dia sudah cakap sangat suka produk. I sudah biar dia sudah balik rumah. I tak closing. Bodoh tak I? Siapa rasa saya bodoh? Sangat kelakar, betul tak? Memang satu pengalaman yang sangat sampai sekarang I ingat lah. Okay. So apa I buat tau? Bila I balik rumah kan, I fikir macam, kenapa tadi saya tak ambil duit dia? Saya rasa sangat geram. Kenapa I tak ambil duit? Sebab dia memang nak. Dia memang ada orang yang kaya, dia ada duit punya. So apa I buat tau? I terus angkat telefon, I call dia lagi. I call dia, I cakap, kakak, you duduk di mana? Saya nak pergi rumah you, boleh tak? You tahu tak? I pergi rumah dia terus. Dia pun okay. Hantar alamat dan I pergi rumah dia. So, sampai kat rumah dia kan, I cakap apa tau? I cakap, kakak,
Saya sudah bawa itu produk tahu. I bawa produk yang hari itu kakak tengok kan. Kalau kereta saya, I cakap, kakak nak tak saya turun ke rumah you? I cakap macam itu. So, kakak cakap apa? Oh, okay. Awak turun. So, saya kata, bila kita cakap saja, dia mampu. So, terus I closing dia jadi VIP. Happy tak? Happy. Kalau saya tak telefon dia, saya buat satu gerak kerja, saya tak akan dapat. Dan you tahu apa berlaku kepada ini kakak? Siapa boleh teka sampai hari ini? Sampai hari ini ya, ini kakak sudah 10 tahun lebih ya ikut Bel sampai hari ini. Masih lagi guna produk. Dan kita memang sangat kawan yang baik sampai hari ini. Kalau raya, dia mesti ajak saya pergi makan nasi dagang kat rumah dia. Dan apa berlaku you tahu tak? Ini kakak adalah manager bawah saya. Salah seorang manager bawah saya. So that's why pengguna penting tak? Dan bukan dia yang jadi manager. Downline dia yang jadi manager. So dia sudah jadi unrecognized manager. Manager yang unrecognized. Tetapi kita masih lagi yang kawan yang sangat baik. Dan dia selalu ambil produk beli dengan Bel. So itu sebabnya kita kalau menghargai kan setiap insan yang join you kan. Even dia beli satu aloe lip saja, itu insan kemungkinan besar akan bawa rezeki yang sangat besar. Kalau you memang pandai jaga. Okay. So that's why kalau you punya pelanggan macam ini semut-semut tahu. Kalau you punya pelanggan cukup ramai, boleh tak angkat gajah tu? Boleh tak you guys rasa? Boleh you dapat CBM? You nak pecah-pecahkan itu ikan. Kan hari tu kita cakap satu CBM ikan besar. Tak boleh makan ikan besar. Kita nak pecahkan ikan. Kita nak potong. Ikan-ikan kecil jadi 5 cc, 5 cc, 5 cc. Kan? Dalam 5 cc, dia ada ramai pengguna. Betul tak? Dalam 5 cc bukannya satu orang beli 5 cc. Tetapi dalam 5 cc ada tak pengguna? Ramai. Kan? Itu sebabnya pengguna sangat ramai tahu. Sebab itu pengguna yang ramai, dia akan kekalkan you punya income. At least setiap bulan you nak buat 5 cc, you tak akan semput. Macam Bel. Kenapa kita boleh buat 5 cc score A? Bukan kita nak tunjuk lagak. Tetapi I nak bagi tahu you, kita dah ada pelanggan tetap. Kita ada pelanggan rangkaian tu. Itu sebabnya itu buat kita jadi senang. So hari ini saya pun sangat geram. Saya nak you selesaikan 5 cc dengan senang. Siapa boleh rasa I punya geram? Sebab ramai tak boleh nak settlekan 5 cc. Even 5 cc pun tak boleh. Sebab apa? Sebab you tak cukup pelanggan. Siapa rasa saya geram sekarang? You geram sangat tak boleh 5 cc. Sebab geram. Sebab apa? Saya dulu buat 5 cc adalah part time macam you. Macam you part time, bukan full time, part time saja. Saya pun buat 5 cc. Saya pergi cari pengguna, pergi jual. Kita buat demo, jual. Saya 2-3 tahun tak ada fighter punya. Saya hanya jual untuk settle 5 cc saja. Saya kekalkan di 5 cc selama 3 tahun berturut-turut. Walaupun tak ada fighter. Semua saya pergi jual lah. Saya pergi jual pengguna. Saya punya pengguna semua follow, pergi beli. Macam itu. Okay? Ikan bilis pun okay. Okay, nampak tak? So that's why kalau you dapat buat 5 cc, at least you punya income setiap bulan berapa tahu tak? At least ada 1,000. Of course, hari ini kalau you macam tadi itu leader I cakap, wah, setiap bulan you boleh kekal 50 cc. Pengguna saja tahu. Siapa tak nak? Siapa nak? Siapa nak? You nak kekalkan 50 cc hanya cc dari pengguna saja. Fighter tak gila lagi. Fighter mungkin 50 cc. Pengguna saja beli produk guna saja 50 cc. You satu bulan sudah 100 cc. Income pasti lebih 15,000. 10,000 ke atas. Nampak tak? Dari mana? Pengguna campur fighter punya cc. Kalau pengguna you boleh setiap bulan 50 cc
at least you punya income sebagai seorang manager kan. Kekal at least 5,000 setiap bulan. Kekal dah, itu basic dah. Sudah cukup bagi you apa? Bayar kereta, bayar petrol, bayar rumah sewa, bayar tuition anak. Dah settle dah. Lepas tu bayar apa lagi? Bil-bil, insurance, 5,000 dah cukup untuk you bayar tu. Kalau you ada factor, extra lagi. You nampak tak? So that's why di dalam Forever, bukan cakap you ada pengguna je, tak ada factor, you bukan pandai. Tak. Kalau you ada ramai pengguna, you pun pandai. Sebab bukan senang nak jaga pengguna. Setuju tak? Okay, siapa rasa sendiri kan memang pandai jaga pengguna punya. Siapa rasa sendiri maknanya boleh jaga pengguna. Maknanya lebih senang jaga. I tanya soalan salah ni. Siapa rasa jaga pengguna senang ke jaga faktor senang? Kalau you rasa jaga pengguna senang, you tulis 1. Kalau you rasa jaga faktor senang, you tulis 2. Pengguna, faktor. Pengguna, faktor. You rasa mana satu senang nak jaga? Suhaimah cakap pengguna. Orang lain? Mana I nak tengok reply. Okey, Kak Ani cakap pengguna. Kalau ikutkan pengguna kan Syida kan? Jaga pengguna. Rohima. Nadia pun cakap pengguna. Nida pun cakap pengguna. Yang lain? Kita ada 23 orang. Takkan nak 2-3 orang ni jawab je. Mana Nora Daini, mana ini Fauzia. Mana itu Wahida. Aisyah pengguna, Fatin pengguna. Kan? Pengguna lagi senang jaga. Sebab pengguna nak tahu apa. Itu sebab hari ini kita nak share macam mana kita nak jaga pengguna dan berapa ramai orang you perlu jaga. So, kalau you nak settle 5cc, you rasa you perlu berapa orang pengguna? Cuba jawab. You nak settle 5cc, you perlu berapa orang pengguna? Cuba jawab. Type dalam chat room, you perlu berapa orang? Type. Berapa orang? You perlu berapa orang pengguna kalau you nak settle 5cc setiap bulan? Suhaimah 5 orang. Lagi. Seorang 1cc. Okay, 30 orang. Fauzi 3 orang je. Dah boleh settle 5cc. Wow. Lagi? Orang lain rasa? Satu, 2 orang boleh settle. 15 orang Nida cakap. Cikgu Aisyah 10 orang. Okey. Jangan takut. Saya nak rotan pun tak sampai. Aisyah 10 lebih. Okey, I bagi tahu you kalau you nak settle 5cc, okey, you at least kena 10 hingga 20 orang pengguna. You punya downline. Kalau you nak sampai supervisor, you mesti at least 30 orang. Ingat tak kertas ini, Art of War. Art of War sudah cakap, kalau you nak sampai supervisor, you kena ada at least 30 orang downline. So, kalau you nak settle 5cc, you mesti membina 10 hingga 20 pengguna yang ada. Sebab kan, kalau you ada 10 saja downline, 10 saja pengguna, bukannya 10 orang akan order tahu setiap bulan. Macam saya punya record, saya cakap, I punya record ini kan, tahun lepas ini. So, I memang ada banyak record. Ini semua pengguna saya. Nampak I buat record. So, ini dalam ada 100 orang nama. Okay? Dan yang beli, yang membeli produk dengan saya bulan lepas. Dalam 100 orang, yang beli produk hanya 30 orang saja. Maknanya, dalam 20 hingga 30%. Nampak tak? So, kalau hari ini, you hanya ada 10 pengguna, 10 downline. Dia tak mungkin setiap bulan 10 orang ni beli punya. Mungkin 3 orang beli saja, you nampak tak? You faham tak? Dia tak cukup untuk you settlekan 5cc. Tak cukup. You kena ada at least 20 orang selamat. Kalau you mau cc lebih, you nak income lebih tak? Siapa nak income lebih? Kalau you nak income lebih, you buat lebih.
Macam saya buat banyak. Saya tak berhenti rekrut pengguna. Sangat suka melayan pengguna. Tak tahu kenapa. Sebab I rasa kan, bila I ada pengguna kan, I rasa selamat. Dia setiap hari order produk kan, saya rasa sangat happy, terima cash. Untung runcit banyak. Sebab saya 48%. Kalau VIP untung pun at least 30%. Tinggi. So you punya untung sangat banyak tau. Bila you ada pengguna, beli produk saja. You jadikan dia downline you, guna produk dengan you layan dia baik-baik. So you jaga dia baik-baik. So at least ada 10 hingga 20 downline. Kalau you nak lebih, you buat 30. You pasti akan sampai supervisor. So sekarang you check. You check, you kira. Ada siapa pernah kira? You ada berapa pengguna downline? Siapa pernah kira? You type dalam chat room, you ada berapa downline? Cuba type. Siapa macam Bel ada list pengguna? List comel-comel. Siapa ada? Tulis ada. Siapa tak ada? Tulis tak ada. Tak apa, hari ni saya tak akan rotan. Saya nak tahu. Bercakap jujur, tak ada, you tulis tak ada. So at least saya tahu. At least saya tahu kan, at least Bel tahu di mana saya perlu bagi lebih coaching. Adakah sama ada saya tak pernah ajar, mungkin saya ajar tak cukup banyak, ataupun you tak faham apa yang Bel cakap. Kak Ani ada. Kak Ani ada berapa downline sekarang? Kak Ani tahu tak? Ada list. Kak Ani ada list. Siapa lagi ada? Yang tak ada, tulis tak ada. Jangan takut. Kak Zah ada. Okey. Bagus. 29. Nampak tak? Dia sangat clear. Dia tahu sendiri. So that's why Kak Rohani dia supervisor. Sebab supervisor 30 orang you akan di supervisor. Nampak tak? Itu statistik. Maknanya statistik ini betul tau. So Kak Rohani, kalau you nak jadi manager, you kena berapa downline you tahu tak? You nak jadi manager, you kena 100 orang downline. Macam Bel ada 100 orang. Itu sebab I dah manager. So you nampak tak? Statistik ini sudah betul. Kak Ani you nak aim manager, ataupun Fauzi, ataupun siapa-siapa nak aim manager, you kena downline 100 orang. So you mana ada masa bagi fikir. Dia tak nak jadi dealer, dia tak nak jadi fighter, sakit hati. Nak pergi sembahyang dulu, tak ada masa dah. Sebab you bukan pergi cari demo, cari pengguna. Tengok demo best kan guna produk. Jom kita nak untung tak? Nak untung tak? Nak untung ekstra. Jom kita jual. Then you ajar dia jual. Macam Suhaimah lah. Kan? Masa mula-mula pun pengguna. Lepas tu dia punggung kata, dia kata nak jual juga. Betul tak? Dia nak cari duit juga. Nak untung balik apa yang dia sudah guna. Betul tak Suhaimah? Gitu. So that's why kita kena pandai tau. Kita kena ada strategi. Kita kena tengok apa kita perlu buat. Jangan itu asyik fikir benda. Kenapa orang ada, kenapa kita tak ada. Jangan ada masa itu fikir. You kena tengok apa you kena buat. You nak manager, you buat 100 orang. You nak supervisor, you buat 30 orang. Itu kerja you. Okay? Tak ada masa pergi fikir benda lain. Okay? Sebab you mau cari duit. Kecuali you tak nak lah. You tak nak. Tak ada orang mau paksa you mah. Betul tak? Okay. Boleh nampak slide saya? Kalau boleh angguk sikit. Okay. Syida dah angguk. Okay. So sekarang kita share macam mana kita nak kekalkan pengguna kita. Siapa nak belajar? Tulis satu. Bel nak sampaikan I punya kungfu yang Bel tahu, yang Bel sedang buat. Okay, untuk you. Kalau you nak jadi CBM, you follow. Kalau you rasa apa yang Bel share ni macam tak ada guna sangat lah, you lupakan saja. Okay, you lupakan saja. Okay, tapi ini ialah apa yang Bel istiqomah selama ni lah. Bel bukan yang terbaik, tetapi saya sedang belajar juga daripada leader-leader lain untuk baiki diri. Sebab I pun bukan lagi terbaik. Okay? So, kita kena memberi value. Kita pergi memberi value, memberi nilai
Apa tu memberi nilai. Okay. So you tanya diri ya, soalan pertama. Okay, sekarang you ada tak? Tanya, I tanya you guys, you jawab. Okay. You guys ada tak? Okay, satu grup WhatsApp sendiri bersama dengan klien anda. Kalau ada, you type ada. Kalau tak ada, you type tak ada. Yang sendiri punya, Aisyah ada, Kak Zah ada, Syida ada, Fauzi ada. Bagus. Okay, yang tak ada tak? Bel bukan marah. Kalau you tak buat, maksudnya you bukan you salah, kita salah. Sebab I tak ajar. Bel yang tak ajar, bukan you tak pandai. Kak Ani ada pandai Kak Ani. Okay, soalan kedua. Yang lain tak jawab lagi. Cepat jawab. Kalau tak jawab kan, kita tak boleh nak sambung. Oh, Nadia ada juga Aku tak tahu pun. Salah aku tu. Soalan kedua. Okay. You dah ada group WhatsApp produk sendiri kan? Okay. Soalan kedua. Okay. You punya manager upline you. Upline you manager ada tak dalam group WhatsApp you? Kalau ada, you type ada. Kalau tak ada, type tak ada. Oh, Aisyah tak ada. Okay. Lone Ranger. Okay. Kak Zah ada. Cik Su ada. Kak Ani tak ada. Nida ada. Tak ada. Okay. So, you nampak okay. So, ini WhatsApp group kan? Memang kalau you sudah sendiri ialah factor, you memang dah ada downline, ada pengguna, you memang kena. You kena membina satu group WhatsApp sendiri dan you add you punya pengguna kat dalam. Okay? Kerja yang kedua adalah you mesti add you punya manager. Satu orang manager yang upline you. Yang aktif punya lah. Yang tak aktif punya jangan add Yang upline yang selalu bawa you, yang ajar you. Macam Aisyah ialah ibu. Macam Kak Rohani adalah Wahida yang aktif punya. Okay, you kena add you punya upline dalam itu WhatsApp group. Tujuannya lah apa? Tujuan adalah kita sebagai manager dalam group WhatsApp, kita tak akan banyak sengih, banyak apa? Tujuan dia adalah apa tau? Tujuan dia adalah manager kita kadang-kadang boleh jadi you punya consultant. Boleh jadi consultant dalam kumpulan you. Okay, contohnya dalam kumpulan tu ada pengguna tanya. Pengguna punya soalan. Okay, ada pengguna tanya soalan. Okay, mungkin itu soalan you tak tahu nak jawab sebab you baru saja. Okay, apa you buat? You boleh minta bantuan tau. You boleh minta bantuan you punya manager dalam grup tu. You cakap apa? Oh kakak, ini saya pun tak berapa pasti. Tapi tak apa, kita boleh tanya manager Wahida. Mungkin manager Wahida boleh membantu kita untuk jelaskan. So then inilah tanggungjawab manager you keluar sebagai seorang consultant. So you punya pengguna akan jadi lagi confident. Nampak tak? Pada masa yang sama kan, dalam kumpulan itu itu semua orang dapat satu ilmu ataupun info yang baru juga. Okay. So kadang-kadang yang kedua adalah kadang-kadang dalam you punya pengguna group kan, ada juga helang. Okay, ada juga helang. Tetapi kemungkinan you sendiri tak nampak itu sebagai helang you. Tetapi you punya manager boleh nampak, boleh scan dia nampak dia macam helang. So di situlah you boleh correct you punya downline cucuk. Nampak tak? So itu tujuannya kenapa you kena add you punya manager kat dalam you punya WhatsApp group produk. Sangat-sangat penting. You jangan lone ranger. Soalan yang kedua, ada tak you guys sudah buka group tetapi you punya group sangat sunyi sepi punya. Hari-hari you pun sakit hati. Oi, sakit hatinya. I punya group sunyi sepi. Macam I je seorang bercakap. Ada tak? Kalau ada, tak ada. Ataupun you punya group memang sangat bising, sangat best punya ada. Ada ialah apa? Maknanya ada bising. Macam rumah hantu. Helang kan? Rumah helang lain. Rumah helang macam 5C group kita. Dia bising sikit kan? Sebab itu dalam faktor kan? Tapi ada juga CCTV. Okay? So, I bagi tahu you, you jangan takut.
You jangan takut bila you punya group senyap, ada orang kan you jadi start apa? Start takut. I bagi tahu you jangan takut. Ini normal. Sebab apa? Sebab kumpulan WhatsApp group produk saya, yang produk I cakap produk group memang macam itu. Sebab itu pengguna punya ni adalah apa? Nak guna je. Dia bukan nak bising pun. Dia bukan nak berniaga pun. Kan? Dia bukan jadi kepo-kepo pun. Kalau kepo-kepo dah jadi fighter macam you. So that's why you jangan takut bila you punya group pengguna dia sunyi. Okay? Yang penting adalah apa? Yang penting you kena bising. You kena real rendah macam itu ayam nak bertelur. I bagi tahu you, bila you bising you akan membawa suasana. Okay, you tunggu je orang yang start bising. Bila ada orang start bising, then you semakin real rendah. I bagi tahu you, I punya pengguna group kan memang pun sunyi punya. Kadang-kadang sangat sunyi, kadang-kadang sangat bising. Dia atas angin, dia atas info yang saya send. Atas info yang saya send. Macam hari itu saya send satu gambar yang comel-comel, yang saya muka bulat-bulat, Kim pun muka bulat-bulat punya. Itu bila orang tengok, semua orang komen, comelnya beliau, comelnya Kim, lama tak jumpa. Macam tu. Ataupun info-info yang orang suka tengok. Seperti hari itu kan, ada satu info yang ramai tanya. Pasal apa? Pasal plastik. Saya kadang-kadang akan send info selain daripada forever. Bagi nilai. You bagi nilai, you bagi ilmu. You bagi ilmu dalam kumpulan. You punya product group, pengguna. Sebab pengguna mereka sangat suka info. Dan mereka sangat suka benda yang ekstra. Contohnya, you cakap pasal plastik. Macam mana nak pilih plastik. Kenapa kita guna itu gelas plastik boleh jadi kanser. Bila saya send info-info, wah itu group jadi real rendah. Sudah start tanya, Bel boleh tak saya guna Tupperware? Bel boleh tak saya guna ini? Boleh tak guna yang itu? Ini okey tak? Dia akan tanya. So info sangat penting. So that's why kan hari ini kalau you nak sisi ramai, you punya pengguna sayang you. You bukan saja hantar info macam katalog. Katalog you tahu? You ambil kat Telegram, you copy and paste. Gambar produk, lepas tu ayat-ayat. Siapa baca? You sendiri pun tak baca, I rasa. Siapa baca? You tak angkat tangan, you cakap jujur. Siapa yang baca ayat-ayat? 20 perenggang punya. Siapa yang baca, you tulis saya. Tak ada orang baca punya, please. So that's why you jangan hantar benda yang sangat panjang, tak ada orang baca. So kita kena sangat kreatif. Kalau you nak you punya pengguna selalu sayang you, suka you, order dengan you. Sebab mereka suka suasana, suka info yang you hantar. Dia sudah membina keyakinan dengan you. So you kena bagi info yang kreatif. Contohnya, I suka hantar gambar yang saya guna produk. Saya guna skincare, I buat mask. Okay, I ambil selfie, I send dalam group. Ataupun saya minum aloe vera, saya ambil video kan. I pernah send, betul tak? Kan? Siapa pernah tengok I pernah send? I buat story, I minum aloe vera. Okay, I send dalam group. I cakap, sebelum tidur, jom kita minum aloe vera. So orang pun tulis good night, macam itu. So that's why kita kena kreatif tau. Kita jangan terlalu macam, kita jangan mati. Kita kena sangat kreatif bila kita bersama dengan terutamanya pengguna. Okay? So siapa dapat sesuatu hari sekarang? Siapa dapat sesuatu tips? Tulis 1. Kalau you rasa tak ada dapat tips, you tulis 2. So kalau dengan pengguna, you mesti kreatif. Ingat kreatif. You kena sangat live, hidup. Hidup. You tahu hidup? Maknanya, you guna apa, you kena tunjuk. Salin ayat ini. You guna apa, you kena tunjuk. You jangan diam. You kena be noisy. You kena sangat bising.
You jangan diam-diam guna. Sebab kalau you diam-diam guna, you punya pengguna akan fikir apa tahu? Dia akan fikir, I tanya you lah. Macam kita tengok iklan, Siti Nurhaliza. Kita tengok iklan. Kan? Dia iklan itu shampoo, rambut dia cantik. Dalam hati you kan, ada tak you akan fikir, betul ke dia pakai shampoo tu? Siapa macam saya ada fikir macam ni? Tulis saya. Syida. Betul ke dia ada guna shampoo tu? Betul ke dia pakai maskara tu? Betul ke dia pakai makeup tu? Ada tak fikir macam itu? Artis cantik-cantik. Saya je macam tu. Prasangka orang jahat kan, I? Kan? Betul. Kita akan fikir betul tak? So sama juga tau. Kita punya pengguna bila dia duduk satu rumah WhatsApp dengan you kan. You cakap ini ubat gigi bagus. You cakap ini jelly boleh buat kumas. Tapi you tak pernah tunjuk saya you sedang pakai. Siapa kena kat hidung batang hidung. You bagi tahu saya atik sini sangat bagus. You bagi tahu saya madu ini bagus. You bagi tahu saya jelly ini boleh jadi pelembab kulit. Tapi you tak pernah tunjuk saya you pakai kat muka you langsung. Siapa ada kena? Ada tak tunjuk? Tak tunjuk. Apa? Makanya tak tunjuk maknanya apa? Kita nak sharing. Bukan tak ikhlas. Maknanya kita macam kita kena tunjuk lah. Kan kita kena tunjuk. Bila kita tunjukkan, kita punya downline dia akan beri rasa nak guna juga tau. Kan macam saya tunjuk, jom kita minum aloe vera tuang dalam cawan. Siapa rasa bila tengok video saya, dia pun nak pergi ambil peti minum punya. Siapa ada rasa? Cuba tulis 1. Kalau you tak rasa, you tulis 2. Kan bila saya share gambar saya buat kumas, siapa rasa nak buat jugalah. Bila pagi tadi Syida kata, Syida tunjuk dia buat mask, betul tak? Skincare buat mask kat orang tu kan. Bila you tengok Syida buat itu mask dengan orang kan, you pun rasa nak buat juga. Betul tak? Itu adalah life. Hidup. You hidupkan benda you kreatif. You have to share. You kena tunjuk. So bila you tunjuk, orang akan rasa nak guna juga. I nak try jugalah. Nak rasa jugalah. Scrub tu rasa macam mana? Bau apa? Rasa macam nak cubalah. Nak order lah. PM Syida. So that's why pengguna kita memang sangat diam punya, sunyi. Dia akan tengok dalam grup. Tengok apa Bel share. Lepas tu apa tak? Apa berlaku? PM Bel. Dia bukan cakap dalam grup. Dia PM. So that's why I punya pengguna dalam grup saya memang sangat sunyi. Dan saya punya pengguna grup saya ada banyak. 5 hingga 6 grup saya ada. So setiap grup tu, setiap hari kena fikir hari ni saya nak share apa. So I kena tulis ayat. Macam itu pack Ramadan, saya tulis punya. Bukan saya tak copy paste dengan orang. Kadang-kadang saya tak sempat, saya copy paste. Tapi kebanyakan masa saya tulis dengan ayat sendiri. Sebab I nak you baca ayat saya yang bentek tetapi betul-betul daripada hati saya. So kita kena ada kreativiti, kena ada keikhlasan. Kita nak sampaikan benda tu kepada kita punya pengguna. Kita nak bagi mereka rasa. Macam itu. So then you punya pengguna memang dia akan apa pun dia akan fikir you. Kalau you ada pengguna PM you cakap, Nadia, saya demam lah, anak saya demam lah, nak makan apa Nadia, anak saya jatuh lah, luka ni, berdarah, nak pakai apa Aisyah, ayah saya baru jatuh lah, nak guna apa Kak Nora Dani, saya kencing manis lah, nak pakai apa Kalau you ada dapat soalan macam ini, bermakna apa tahu? You sudah berjaya ambil hati dia. You sudah berjaya yakinkan dia. You sudah berjaya dapatkan hati dia. You adalah coach yang sangat bertanggungjawab. Okay? Kalau you tak terima lagi, tak apa. Mula daripada sekarang. Okay? Esok hari, you terus ataupun malam ini. Malam ini semua buat minta maaf dalam grup you. Minta maaf. Okay, kalau apa yang saya tersilap ke, saya minta maaf.
Dan saya nak ucapkan terima kasih bagi semua yang sokong saya sampai hari ini. Walaupun you tak beli produk dengan I, ataupun you baru beli satu kali dengan I, tetapi saya berterima kasih dengan anda semua yang duduk dalam bumbung bersama dengan saya. Saya harap saya boleh memberi nilai yang lebih bagus, memberi info kesihatan, info kecantikan yang lebih bagus kepada anda semua mulai esok pagi. You cakap macam itu. Kena minta maaf dan terima kasih. Supaya you punya orang, you bina ukhuwah. You bina you punya persahabatan dan kepercayaan dengan you punya kawan. Sebab you yang menaja dia masuk dalam forever. Betul ke tak? Betul. Betul kan? So kenapalah kita lupakan? Kita ucapkan terima kasih. Kita jadikan mereka sebagai kawan kita. Macam itu. So lama-lama kita bina keyakinan kan. I bagi tahu you punya sisi akan grow. Bila kita sudah belajar jadi seorang manusia yang baik, manusia yang pandai bina ukhuwah, kita punya rezeki akan datang. Siapa percaya? Tulis saya. Siapa percaya benda ini? Saya sangat percaya. Sebab I ingat lagi arwah ayah saya pernah cakap dengan I. Kita kena usaha, kita kena rajin. Kalau kita bukan orang yang pandai, bukan orang yang bijak, kita guna usaha kita. Kita kena rajin daripada orang lain. Sebab kita bukan orang pandai. Saya sangat percaya. So kita kena bina, kita bina semula ukhuwah. Okay? Minta dia maafkan you supaya sebab apa? Sebab lama sangat tak PM dia. Kan? Mungkin ada downline 6 bulan sudah kita tak PM. Betul, kita minta maaf. Bila kita minta maaf, hati kita jadi tenang tau. Kita jadi tenang, kita jadi happy. Okay? Okay, so kita kena bagi info. Okay, yang selalu positif, happy. Okay, buat you punya kumpulan, you punya WhatsApp group happy ya. Jangan sedih-sedih, jangan hantar berita yang sedih. Yang sedih-sedih ke you jangan hantar. Sakit ke apa ke jangan hantar. Gitu, okay? Happy je. Okay. Ini adalah apa yang kita akan buat. Okay, pack Ramadan. So pack Ramadan semua memang kena sekarang dah all out. You jangan tunggu 15 hari bulan baru bagi promote. You sudah lewat. Hari ini saya sudah ambil order tau. 2-3 set dah. Pack Ramadan ni. Okay, lepas tu minta dia bank in terus. Sebab apa? Sebab pack Ramadan ini 15 hari bulan akan launch dalam apps. Forever to You apps saja boleh beli. Okay, lepas tu kan, you nampak tak ini? Hello baby, siapa nampak? Comel tak ini pack Ramadan? Siapa rasa ini pack Ramadan sangat best punya? I bagi tahu you ini kotak sangat cantik. Sebab hari tu kita meeting kan, itu Syamin dia ada tunjuk kita ini kotak tau. Sangat cantik ini kotak, sangat atas punya, sangat high class. Sangat high class, sangat grand lah. Memang kalau you angkat keluar kan, memang tak malu. So you memang boleh jual bagi istana. You boleh hantar sampai ke istana pun you tak malu. You faham saya? Orang istana pun boleh beli sebab dia punya kotak sangat cantik. Dan I bagi tahu you kena laju sebab apa? You nampak tak ini Aloe Baby? Ini Aloe Baby bukan keychain tau. Bukan keychain yang anak-anak kita main bukan ini adalah pen drive. Tahu pen drive? Pen drive yang itu cucuk laptop dia. Yang boleh simpan memori punya. Pen drive tahu, bukan murah-murah punya keychain bukan main-main ini dan ini keychain hanya 1,600 saja. Ada. Maknanya kalau 15 hari bulan, wah satu hari semua orang masuk apps beli 1,600 sudah habis Maknanya ini Aloe Baby sudah tak ada dah. Faham tak? Siapa faham? Tulis faham. Sudah habis then you tak ada chance dah. I bagi tahu you, okay? So that's why you jangan tunggu sampai nanti baru you share, okay? Jangan. Sangat faham okay. So kena ambil order, okay? Harga semua I dah kira siap-siap bagi you.
I dah tulis ayat cantik-cantik. I rasa Syida sudah send out kan bagi group you. So you guna ini ayat, you pergi ambil testimoni, okay, then you pergi blast, you pergi broadcast. Pergi kutip order 0.596 cc. You tengok, you jual 10 set saja, you sudah 5 cc. You jual 10 set 5 cc. You jual 20 set sudah 10 cc. You sudah untung 2,000 untuk beraya. Siapa nak beraya ada 2,000, jual 20 set je. Gitu. Kan? Senang ke senang? Lepas tu dia ada sampul raya. Sampul raya pun cantik lah. Oh, so memang senang nak jual. So ini memang konsep yang macam hari tu Bel ajak HTC. Kan, Alo, Atik C, memang ini kita buat demo saja sudah boleh jual punya. So bee pollen untuk energi. Okay, madu pun untuk energi dan elakkan gastrik. Okay, so that's why memang senang jual. Okay, untuk puasa dengan sihat, elakkan gastrik, untuk tenaga, sampai you berbuka pun you tak rasa semput. Macam tu. Okay, siapa ada soalan untuk pack Ramadan ni? Okay, boleh tanya cepat-cepat. Ada tak soalan boleh tanya? Kalau tak ada, kita next. Okay. Okay, kita tengok apa yang pengguna kita suka. Apa yang pengguna kita suka. Pengguna kita nak recruit kan. Kita nak pergi recruit prospect. Okay, nak recruit pengguna. Nak cari pelanggan. Of course, kalau you memang keinginan tinggi, okay, you memang akan ada cara untuk nak cerita dengan orang. Macam you pergi hospital, you pergi ke post office, you pergi COD, you pergi kedai makan, you jumpa orang kan, you akan rasa nak cakap. Betul tak? So that's why you boleh sediakan apa? Sample pack. Sample pack sekarang you tak boleh nak beli sebab you tak ada sample. Betul tak? You buat apa? Senang saja. You pergi ke kedai plastik, belilah. Macam Jackie semalam share. Pandai Jackie. You tengok lelaki dia boleh fikir beli itu plastik bekas kecil, isi apa? Scrub kat dalam tu. Isi jelly kat dalam tu. Baru 20 sen, betul tak? So you picik itu jelly, okay? You picik scrub, okay? You bawa dalam handbag. Setiap hari you bawa lah. You jumpa orang, you bagi sampel. Kakak ada satu sampel scrub ni. Cerita sikit, lepas tu ajar dia pakai. Ambil nombor handphone. Sudah dapat satu prospek baru. Senang ke senang? Senang. Kalau kita nak senang, betul tak? So that's why kita punya pengguna dia suka apa? Dia suka friendly. So kita dengan dia memang kena friendly lah. Jangan sombong-sombong lah. Cincai lah. Kita kena cincai. Jangan terlalu pushy. Kalau dia kata saya nak set ini dulu. So you jangan terlalu pushy. Kata belilah banyak sikit. Biasa saya macam mana tahu? Saya macam ni. Kakak. Contohnya dia PM saya, dia kata nak Bel saya nak order lah 2 botol Alo. Saya akan cakap, saya tak akan cakap okey. Saya tak akan cakap okey. Saya akan cakap okey. Okey kak, kak belilah 6 botol ada free 1 ubat gigi. Saya akan cakap macam ni. Saya tak akan ikut dia. Contohnya dia kata, Bel saya nak beli 2 botol, nak order 2 botol Alo. Saya akan cakap, okey kak, tapi kalau beli 6 ada free 1 ubat gigi. Kalau beli 12, ada free 1 botol. Nampak tak? Saya akan up sales dia. So, you jangan berhenti di sana. Kalau dia cakap 2 botol, you jangan berhenti sana. You tanya dia, nak lebih tak? You bagi dia pilih. Nak 6 botol ke 12 botol? Kalau dia cakap, tak apalah, Bel, berapa harga 6 botol? You kira-kira, you tulis bagi dia. So, dia tengok, mungkin out of budget. Dia akan cakap apa? Tak apalah, Bel, kakak ambil 2 botol dulu. Okay? So bila dia cakap macam ini, you jangan pushy dah. You jangan push dia. Belilah, jangan dah. Orang akan tak selesa. Betul tak? So kalau dia kata, nak 2 botol 2 lah, Bel. Okay kak, saya akan hantar kakak bank in saya ni. Lepas tu sembang sikit-sikit macam tu. Then bye-bye, macam tu. Macam itulah. Jangan pushy sangat. Kena bagi dia selesa. Pelanggan kita kena bagi dia selesa. Jangan terlalu push. Orang akan lari tau. Kalau kita terlalu hard sales. You suka tak?
Macam itu, you jumpa itu salesman terlalu hard sales, you suka tak? You pun tak suka mah, you pun rasa tak selesa kan? You jangan, kita pun jangan. Lepas tu kita punya pengguna suka apa tahu? Dia suka dipuji. So kalau dia kata, Bel, saya sudah macam kurus sikit lah, saya minum alu ni. Betul ke kak? Tanyalah, mesti akak pun rajin buat senaman juga kan? Kak pun ada jaga sikit makan pantang kan? Mesti akak pun ada usaha. You puji dia. Wah, kak memang makin cantik lah, makin cerah lah kulit. Puji dia sikit. Lepas tu pengguna kita suka apa? Murah. Kan? Kita bagi ajar dia cara untuk dapatkan lagi murah. Lepas tu mereka suka free gift. You boleh buat free gift. Macam saya VIP kan? Saya masa saya pangkat VIP, saya sudah bagi free gift. So you tak semestinya tunggu you punya manager upline. Manager ada apa free gift? Boleh bagi saya punya downline. Tak payah pun. Kita sebab kita dah untung 30%. Kita boleh bagi free gift. Aloe lips ke, sabun avocado ke, ubat gigi ke, pengguna kita akan happy, akan suka dan dia akan beli selalu. Okay? Dan pengguna kita suka diingati. Contohnya, bila dia birthday, kita tengok dalam Facebook. Birthday dia bulan ni. Kita ingat dan kita sediakan hadiah. Hadiah pun tak payah mewah-mewah. You boleh sediakan sabun avocado. Letak dalam satu beg kecil yang cantik ataupun you beli present paper, balut cantik-cantik, letak satu ribbon. Berapa sen saja. Betul tak? Tetapi bila kawan you terima hadiah, apa you rasa? You tanya diri, kalau you masa birthday, you terima hadiah walaupun kecil, apa you rasa? You sudah tak kisah apa benda dalam tu, asalkan you dapat hadiah, betul tak? Setuju tak? Saya macam tu. Saya sangat suka terima hadiah. Kan hadiah kan? You tunggu hadiah ayah. Nampak tak? Ataupun dia baby, baru lahir baby. Ataupun baru kahwin, anak dia baru kahwin. So kita sediakan hadiah kecil-kecil ikut kemampuan. I bukan suruh you, wah beli emas lah, beli hamper ratus-ratus lah, tak payah. Okay? Sebagai satu tanda kita sayang, tanda kita menghargai, happy saja. Okay? Ikut kemampuan. Okay? Lepas tu kita kena fikir, tak beli pun jangan sedih. Kita kena happy. Bila kita sedih, kita punya pengguna akan rasa tau. Bila kita promote dia tak nak beli, kita sedih, dia rasa. Bila dia tahu kita sedih, dia tak akan PM kita dah. You kena make sure bila dia kata tak nak, you kena happy dan you kena jawab, tak apa kak, nanti lain kali kalau ada promotion, Bel send lagi ya. Tak apa punya, next time. Macam tu. Jangan putus hubungan, itu sangat penting. Okay? Okay. Ada satu benda tips yang terakhir. Siapa nak dapat? Kalau nak dapat, tulis 2. Terakhir dah ni. Terakhir dah. Sebenarnya banyak tau, tetapi apa yang saya nak hari ni sampaikan penting lah. Okay? Tips yang kedua tips yang seterusnya terakhir ni sangat-sangat penting. I nampak tak ramai yang buat. Tetapi ramai FBO Chinese yang rajin sangat buat benda ni. Dan mereka memang ramai pengguna dan juga prospek daripada social media akan dapat. Prospek yang you kenal, yang dalam social media punya, you akan dapat. Okay, you kena buat apa? You kena bina testimoni. Sendiri, of course. Dan juga daripada pengguna. Okay, so kadang-kadang kita PM kan, kita PM pengguna tanya khabar. Terutamanya orang yang baru saja sign up jadi ahli kan. Kita akan follow up dia. 2-3 hari I dah follow up. Kakak, baru saja beli sendi tu, set sendi tu guna rasa macam mana, best ke best? Kakak akan jawab, Bel, I rasa macam sendi I macam badan I ringan sikit lah. Lepas tu kaki saya pun tak rasa macam sakit, senang sikit nak berjalan. I bagi tahu you bila I terima ini jawapan, apa I buat? Apa you akan buat? Apa you akan buat? You tak buat apa-apa, betul tak?
Tetapi you tahu tak apa saya buat? Saya belajar daripada leader lain, saya mesti screenshot. Screenshot, jadikan you ini testimoni you. Ini adalah pengguna yang you sudah bantu. Dan you letak you punya nombor telefon. Nampak tak I punya gambar? Letak muka you, letak nombor telefon you. Lepas tu, you share dalam social media. Dan dalam itu tak ada tulis produk apa punya. Saya tak tulis punya. You nampak, I punya ni tak ada tulis apa produk tau. Kalau ada produk nama, I akan padamkan. Siapa pernah buat benda ini? Screenshot dan buat testimoni. I bagi tahu you buat benda ni kan memang sangat-sangat berkesan. Sebab apa tahu? Sebab ini adalah you punya testimoni yang you bantu dia untuk sihat. So you punya kawan dalam social media, okay, dia tengok story, dia tengok dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dia nampak kan, Wahidah sudah bantu orang jadi kurus. Wahidah ni pandai lah coach you. Dia coach. Dia nampak, Wahidah tolong ini orang jadi sehat. Orang akan rasa, Wahidah ni hebat lah. Satu hari nanti kan, mungkin bila dia nak kurus kan, dia akan PM Wahidah. So, you akan membina, you punya keyakinan daripada social media macam ini. Siapa memang rajin buat macam ini? Wahidah ada. So, lain kali you bukan saja screenshot tau, you kena letak muka you dengan nombor telefon. Jadikan you punya. And of course, ini benda semua orang boleh share. Macam sideline yang lain Cina ke Melayu kan. Bila dia nampak I punya post kan, dia kata, Bel, boleh tak saya share? Boleh, ambil saja. Ambil saja. Sebab apa? Sebab kita pun ambil orang punya. Betul tak? Selalu you pergi minta, you ambil orang. You minta sedekah. Ambil orang punya testimoni. You ambil banyak, betul tak? Tetapi pernah tak you bagi. Kan? You bagi. So, that's why saya buat punya, tak payah minta izin, semua boleh ambil guna. Okay? Buat broadcast. Letak dalam story, letak dalam mana-mana lah social media, you punya status sebenarnya sangat membantu untuk close sales. Macam pack Ramadan, sekarang you pergi cari yang pack Ramadan punya testimoni. Itu akan bantu you untuk close sales yang banyak pack Ramadan. Macam mana you share? You jangan satu hari 10 gambar. Kalau you satu hari 10 gambar, saya pun left group. Betul tak? You satu hari 3 testimoni. Cukup lah. Jangan terlalu banyak. Okay? Okay, next. So, kita kena buat record. Okay, kena buat record. Kalau you tak buat record, you tak tahu nak cari siapa. You tak tahu you punya pelanggan siapa. Bila ada pack Ramadan, you tak tahu nak PM siapa. That's why bila kita ada promotion, kita sangat senang. Kita tahu kita nak PM siapa. Macam harga naik, kita tak tahu siapa adalah kita punya prospek yang akan beli banyak. Sebab I ada list. So ini list yang lengkap, dia sangat jimatkan masa. So I tahu PM siapa, broadcast siapa, forward kepada siapa. So that's why kena buat. Okay, jangan lupa juga customer reward, consumer reward. Kita kan cakap kan, pengguna suka apa? Free gift. So that's why I selalu guna ini. 3 bulan sekali kan, saya akan PM I punya downline, I punya pengguna, tinggal sikit saja untuk dapat 4 point. 4 point dapat 1 aloe vera free. Dia cakap apa? Bolehlah tambah atik si propolis. Tambah je. Nampak tak? That's why kalau you tak ada buat record, CC dari mana? Kan? Semua orang nak 5 CC dah. Sudah settle 5 CC. You sangat stres. Sebab apa? You tak ada buat record. Itu akan buat you stres. So that's why mula daripada sekarang, you pengguna tak ramai macam saya. Saya 100 orang. Kalau sekarang saya tak ada benda ni, saya kena mula dari sekarang. Saya nak buat, memang sakit. Kena tak payah tidur malam ni. Kena buat ini record. Betul tak? Tapi kalau you baru mula, you hanya ada mungkin 10 downline, 15 downline. Then you mula buat. You mula buat ini record dan you buat satu maklumat 100 pengguna. 100 downline. You punya maklumat. Then you akan jadi manager. Ini adalah doa saya.
Okay, dan juga doa daripada Sifu. Sebab dalam Art of War sudah cakap, kalau you ada 100 downline, you pasti akan manager. Nampak tak? Okay? So, maklumat you. Tulis dalam chat box. Apa maklumat you? Set satu maklumat bulan ini, you nak tambah berapa klien yang baru. Contohnya sekarang you ada 10 downline. Bulan ni, you kena set maklumat. Sekarang awal bulan, at least 5 orang prospek baru, downline baru. Boleh tak? 10 orang ke? You nak cepat, supervisor? You maklumat besar. Nampak tak? Okay? So you tulis dalam chat box berapa you punya maklumat setiap orang. Nah, tulis dalam chat box berapa you punya maklumat. Bulan ni, you nak tambah berapa orang pengguna baru. Jangan takut nak set maklumat tau, jangan takut. Saya pun ada set maklumat bulan ini. Saya nak tambah 5 orang pengguna baru. Suhaimah, Cik Su 10 orang. AI akan record ini ya. Ini semua akan dijadikan Tuhan yang akan merekod ini ya. Cik Su 10 orang, Kak Zah 10 orang, Syida 10 orang. Wah, Suhaimah cabar diri 20 orang. Okay, Nadia 10 orang. Okay. Jangan main-main mesti kita kena laksanakan, kita kena bertindak. Kena happy sharing. Sebab you nak jaga pengguna memang sangat happy punya. Sangat senang punya. You akan sangat happy bila dia WhatsApp you cakap apa tau. Nadia, saya rasa badan I dah ringan. Sakit sendi saya dah hilang. Kencing manis saya dah turun. You tahu tak? Itu happy berbunga dalam hati. Itu yang buat you nak teruskan. You sedang kumpul pahala, kumpul rezeki. You kena target happy. Okay, jangan rasa macam satu beban, jangan. Sebab sekarang kita nak bantu orang sihat. Itu niat kita. Fauzi 5 orang. Okay, lagi. So that's why jangan lupa share dalam story, dalam Facebook. Facebook pun sama, jangan buat macam katalog. Jangan letak gambar aloe vera, lepas tu ayat panjang-panjang, jangan. Okay, you boleh tulis dengan you punya ayat sendiri. You boleh belajar dari ramai macam Kak Yus, Cikgu Ayu, Kak Pida. You tengok Kak Pida tulis, dia panjang tetapi dia ayat. Dia ialah macam daripada dia cakap. Daripada apa yang dia cakap. Macam sangat panggil apa Syida, macam mana nak cakap? Sangat live punya, sangat hidup punya. Apa yang dia keluar dari mulut. Tak payah panjang pun, orang tak baca. Yang jenis yang ayat marketing, ayat iklan, orang tak baca sangat. Okay, share you punya story, you punya hidup, cerita sendiri. Okay, so last sekali, siapa rasa nak sharing? Wahidah nak pergi menyusu baby. Ada geng-geng yang rasa nak sharing hari ini? Bel dah habis cakap dah. Ada tak geng yang nak sharing? Nak minta maaf ke? Nak terima kasih ke? Tak ada. Tak ada orang nak minta maaf. Nak terima kasih ke? Tak ada. Sedih aku. Cakap sore je. Azman, dah habis you punya nasi goreng kampung. Abang Man nak sharing, Abang Man. Abang Man bagus, dia setiap hari dia masuk. Kak Zah nak sharing dah buka kamera dah. Silakan Kak Zah. Cepat. Sekejap ada dadu sekejap dah. Kena off satu suara. Sekejap. Sebab Okay. tak guna dua laptop dengan telefon. Okay, silakan. Okey, Bel, boleh dengar suara tak? Boleh. Okey, pagi. Kalau tak ada apa yang nak share, first, Assalamualaikum.
Terima kasih Bel atas ilmu malam ni. And then ada satu yang Kak Zah betul-betul dapat, terutama dalam untuk group produk. Kak Zah dah buat group produk tau, tapi tak bising macam biasa. Just hantar info pasal produk saja. So macam follow up tu lebih pada personal lah. Personal WhatsApp satu-satu apa semua kan. So sekarang ni Kak Zah dah dapat tip, maksudnya apa yang kita makan, apa yang kita buat, and then apa yang promosi ada sepatutnya kena masukkan dalam grup tu, baru dia orang nampak. Okay, and then yang second tu target untuk customer lah. Sebelum ni Kak Zah selalu set dalam minda Kak Zah nak fighter saja tau, bukan nak customer. Tapi Kak Zah tak dapat fighter, Kak Zah dapat customer. So macam betul lah Bel kata, kita perlu juga ramai customer sebab customer tu satu hari nanti mungkin akan jadi fighter kita. Okay, itu saja untuk Kak Zah malam ni. Thank you Bel. Okay, thank you Kak Zah. Betul. Memang dalam otak kita nak fighter, tapi kita akan dapat 80% pengguna. Ini memang fakta. Kita tak dapat lari. So that's why macam Sifu 20 lebih tahun dalam Forever pun sudah bagi tahu awal-awal, memang bila kita share 80% orang mesti akan mula dengan guna dulu. So tapi kalau Kak Zah pandai follow up, dia akan jadi fighter satu hari nanti. So that's why kita tunggu-tunggulah itu siapa yang akan keluar sebagai fighter. So bergantung kepada kita pandai follow up ke tak. Kita mesti akan dapat. Yang penting kita sendiri tak berhenti. Sekarang kita make sure kita ada grup produk yang ramai, pengguna yang ramai supaya kita punya income. At least kita ada satu income base yang sangat kukuh dulu. Itu sangat penting untuk kita kekal dalam forever, untuk kita survive. Bukan kita survive, kita boleh dapat income yang lebih banyak bila kita dah ada fighter. Okay? Alright, okay. Siapa lagi nak share? So, I nampak dalam ini group chat ada seorang kawan panggil admin punya. Admin adalah siapa nak minta testimoni untuk trial bagi orang pemula macam saya. So, ini admin boleh buka mic boleh bercakap. Nama apa? Admin. Siapa kenal ini admin? Puan nak minta testimoni. Testimoni macam mana? Sebab kita memang ada satu Telegram chat room, Telegram channel dalam tu semua testimoni. So tapi saya tak tahu you siapa. So that's why saya tak tahu nak hantar bagi siapa. Adminnya lah siapa admin. Halo admin. Okay, tak apa, nanti kita tunggu dia reply. So Shida nak share. Shida silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi. Okey, memang banyak ilmu malam ni walaupun kita sentiasa masuk kelas dengar kan. Jadi ada saja orang kata perkara baru yang kita dengar, cuma atas kita lah nak buat ke tak je. Dengar saja, catik lepas tu simpan buku, tak buat. Jadi kena mulalah. Sebelum tu saya nak minta maaf lah siapa-siapa yang jadi downline saya tu. Kalau ada terlebih terkurang tu kan, mohon maaf, dan kalau boleh PM lah saya kok ada apa yang perlu saya bantu. Dan terima kasih juga kepada Bel sebab malam ni bagi ilmu yang sangat berguna lah, insyaAllah. Bagi orang yang mengamalkannya dia akan berguna, tapi kalau orang tulis saja, tutup buku, simpan, memang tak guna jugalah. Jadi saya nak share sikit pengalaman saya, Bel. Orang kata kalau anda semua mungkin tahulah, saya ada pergi Kelantan hari tu. Di Kelantan dalam 4 hari 5 hari juga. Itu adalah pengalaman yang sangat best lah. Naik boat semua tu kan. 2 hari tu memang tak ada lain, tapi tidak ada jadi halangan sebab saya nampak bila kita sebagai leader, sebagai teamwork, saya dah anggap Yana tu, Yana hari ni mungkin tak masuk sebab dia hari ni diuji COVID. Baru semalam dia WhatsApp, dia test positif. Saya alhamdulillah lah, saya test ni masih negatif. Alhamdulillah. Sebenarnya ketentuan Allah lah sebenarnya, tapi saya rasa saya tak adalah kata ke dia tu benda yang sedih. Saya kata okey, awak masih di Kelantan jadi awak masih ada masa untuk follow up lagi. Nampak kita kena positif lah kan, positif dari sudut mindset kita.
negatif dari sudut COVID. Jadi sebenarnya tahniah pada Yana lah sebab dia yang nak, sebab kita sebagai leader kita nak memberi semua benda. Macam sebagai ibu kan nak bagi semua benda kepada anak dia. Tapi anak kita ni kadang-kadang kita tak tahu sebab anak kita beza-beza kan, ada yang pendiam, ada yang banyak cakap kan. Jadi anda lah yang kena bagi tahu pada kita sebab saya anak ramah. Anak orang pun saya jaga juga. Jadi kena bagi kepada kita apa yang anda nak, apa yang perlu kita bantu. Bukan kata hari ni bantu yang perlu-perlulah, yang patutlah. Janganlah kata okey dah saya nak esok awak demo ke saya. Tu tak patut sebab kita semuanya adalah leader. Saya sebenarnya terpanggil juga ni bila saya pergi Kelantan, saya tengok Facebook saya tu ada Abang Man yang WhatsApp lama tak balik kampung. Saya tunggu dia follow saya je nak ajak pergi. Best sebab sana market sangat luas Abang Mas asal Kelantan dia duduk. Jadi kita tunggulah sebab saya jenis macam tak adil lah. Macam Abang kata kita tak push orang. Sebab kalau kita push orang, kita push dia, kalau dia tak nak gerak, dia tak akan bergerak juga. Jadi kita perlu anda sendiri yang akan push diri anda sebab kalau 1000 orang yang kata anda hebat, satu orang je. Satu orang tak perlu ramai, 1000 orang yang kata anda hebat tapi seorang je yang kata anda tak boleh. Siapakah itu? Rasa Kak Fauza boleh jawab. Kak Fauza boleh jawab rasanya. Okey, seorang tu adalah diri anda sendiri. Hari ni kalau orang kata anda tak boleh, orang kata anda boleh, anda hebat, anda boleh, anda hebat cakap apa semua, tapi anda seorang saja yang anda kata anda tak hebat. Jadi memang tak boleh lah. Jadi hari ni anda kena jadi orang yang orang kata walaupun orang kata 1000 orang kata anda tak boleh, anda kata anda boleh. Mesti confirm anda boleh lah. Itulah saya pegang hari ni. Jadi sebenarnya Bel, Yana dah dapat customer dan dia dah dapat testimoni dia. Jadi peringkat awal memang kita bermula Forever ni dia tak ada jalan pintas. Peringkat awal saya ingat saya mula-mula tahun baru itu bulan 1, saya sambut tahun baru di Kelantan, siapa ingat kan masa tu saya perkenalkan produk Forever Living. Masa tu saya memang cakap lah, saya cakap Yana tengok, tapi hari ni bulan 2 dia ajak saya pergi sekali lagi follow up. Masa tu dia yang buat dah. Dia yang buat. Cuma saya tengok pak saya lah kalau perlu saya masuk, saya akan masuk. Jadi alhamdulillah lah best, saya target dalam 15 sisi. Kita dah dapat 12 sisi. Tim Yana dan dah lahirkan satu orang yang dapat rekrut. Orang kata benda duplicate 5 sisi. Iaitu abang impor dia sendiri, dia ada masalah gerd dan dia dah jadi testimoni dan dia boleh buat program Home Party kat rumah dia lah. Jadi hari ini terpulang kepada diri anda. Kita sebagai leader, sebagai orang kata orang yang terawal lah, bukan hebat pun kita sebenarnya, mungkin kita awal sikit pada anda, tapi tidak mensyaratkan orang kata masuk awal ni anda berjaya tak. Ada je orang baru masuk dia berjaya, ada je orang kata masuk lama dia berjaya, tapi terpulang kepada diri masing-masing. Jadi hari ni kita sama-sama lah, sebab kita tahun teamwork kan, tahun teamwork, dan saya minta doa juga malam ni sebab insyaAllah saya dapat kata jemputan, bukan jemputan, dia panggil apa? Untuk bantuan. Dia nak minta saya bantu. Bantu dia itu Nora Daini. InsyaAllah saya akan pergi dengan Suhaimah Muhammad. Esok ada inspektor polis lah. Bila sebut inspektor, mindset kita dulu kena betul. Pertama saya akan tanya Nora Daini, orang ni macam mana, apa kehendak dia. Kita kena tahu dulu prospek kita macam mana. Kita jangan anggap macam ajak dalam plan kita ni, okey esok jumpa orang ni. Kita kena discuss dulu. Cerita, okey Syida, orang ni macam ni, dia ni lebih kepada customer. Jadi kita sebagai leader, kita tahu dah kita nak guide macam mana. Kita nak serang macam mana, peluru yang macam mana kita nak sedia dalam beg kita. Jangan dia suka produk walaupun dia adalah orang MLM, mungkin. Tapi dia memang nak ke produk, mungkin dia dah pernah gagal. Jadi kita tak cerita betul-betul. Menyebabkan apa yang kita pergi cerita tu salah tembok lah, salah peluru. Sebenarnya nak tembok gajah. Tapi kita bawa senapang kecil je, tembok burung, tak jadi lah. Jadi kita, alhamdulillah saya dah deal dengan Nora Dani dan dengan Suhaimah. Tolong doakan dia adalah fighter. Sebab dia kata dia lebih kepada nak kesihatan. Tapi saya pegang di sini daripada nak sihat, ia akan jadi fighter kita. Betul tak? Macam mana saya dulu. Jadi kita kena sama-sama teamwork lah. Nora Dani dengan saya dan Suhaimah, insyaAllah mudah-mudahan kata perjalanan kita, dia nak tengok, Allah nak tengok kita jalan. Betul tak? Macam Yana, saya sangat teruja lah sebab kata bukan nak puji dia saja. Memang kena puji pun Ben. Betul tak? Sebab dia kehendak, dia buat, dia sanggup cuti kan. Jadi anda pun boleh jadi lebih lagi pada tu jika anda nak. Tapi janganlah PM saya bertalu-talu sebab saya seorang je. Kalau anda macam saya sendiri, saya ada ibu, tok nenek saya ada. Betul tak? Dalam Forever. Tapi saya rasa benda tu saya boleh handle
saya handle sendiri. Sebab dia akan lebih mahirkan saya diri juga. Dan kalau saya perlukan ibu, saya perlukan bel, saya akan terik lah. Tapi kadang-kadang benda tu sebenarnya kita melimitkan kita punya mindset. Kadang-kadang kita boleh buat lebih tapi kita rasa boleh ke? Kita main boleh ke jadi alin ujung. Jangan Jadi saya insya-Allah lah saya doakan kami esok majlis berjalan lancar dan dia faham apa yang kita akan cakapkan, apa yang saya tekan dia beri faham dan dia nampak peluang dalam business forever living. Kita hanya bagi jalan yang orang kata insya-Allah Allah rezekikan untuk dia join forever untuk kesihatan ke dan seterusnya menjadi fighter lah. Jadi dan saya juga doakan anda semua apa yang kita dengar malam ni adalah memang basic yang sangat penting yang perlu anda buat terus malam ni. Saya memang dah saya ada Nazi ada buat kalau dalam buku tu kadang-kadang kita tertukar buku lah tinggal biasalah mok-mok kan. Tu alasan sebenarnya. Tapi kita ada buat Google Sheet. Dalam tu dah ada. Tapi saya ada saya ada benda rakam bisnes saya tapi dia yang buat. Kita kena manage lah kan. Macam Saimah dia boleh suruh suami dia buat lah. Suami Saimah lebih kurang suami saya je. Kepala tak sama. Okey, di sini saya nak sahut Abang Mang. Abang Mang saya dah pergi ke Kelantan jadi ni peluang Abang Mang lah. Abang Mang bawa saya pula. Bawa saya untuk kita sama-sama buka market dekat nu. Abang Mang memang dia saja ni nak tengok kan. Macam Abang kata bulan puasa tak ada orang buka kedai jadi ni peluang lah. InsyaAllah. Jadi semua online jadi sama-sama kita target. Saya target insyaAllah 20 set untuk pack Ramadan ni. Kita target tak masalah 50 set ke berapa set tapi Allah nak bagi sebab bila kita dah target 20 Allah bagi 10 pun Alhamdulillah 5 pun Alhamdulillah. Yang penting target dulu, buat dulu, usaha dulu. Jadi insyaAllah yang baik tu datang daripada dia lah, daripada Allah SWT dan yang kurang tu atau terlebih cakap, terkurang cakap tu daripada saya lah insyaAllah. Jadi kita ambil manfaat malam ni, semoga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam ni jadi ilmu yang berguna kan. Okay, tu je sampai. Okay, thank you. Amin. Thank you Syida. Okay, so memang bila share kan tak boleh nak berhenti. yang apa nama dia Fauzi yang Syida nak jumpa akan nanti dengan Nora kan. Nama dia Fauzi. Dia ada dengan kita tadi sekali dengan ni. Yang ni adminnya lah dia. Fauzi dengan wife dia Siti Mariam. Kawan baru. So nanti Syida akan jumpa. Okay. So welcome. Okay. So next Cik Su pun nak sharing juga Cik Su. Cik Su ada? Cik Su? Cik Su, Cik Su. Tak buka lagi mic. Nyanyi kena buka mic dulu Cik Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, Ben. Sekejap, Ben. Okey, pertama kali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bel kerana kelasnya malam ni insya-Allah sangat bermanfaat, sangat berguna untuk saya dan juga untuk orang-orang yang masuk kelas malam ni. Alhamdulillah. So sama-sama kita berkongsi manfaat. Pertama-tama sekali saya ingin memohon kemaafan kalau ada terkasar bahasa sepanjang saya mengalir anda semua. Tapi saya rasa bersyukur. Saya sekarang ni fighter COVID, sekarang ni tengah bercuti. Tetapi walaupun bercuti kerana COVID, tapi walaupun bercuti kerana COVID, tetapi Alhamdulillah kesihatan saya Alhamdulillah sangat sihat. Tak macam orang fighter lain dengan izin Allah. Disebabkan kita menggunakan pemakanan daripada produk Forever Living. Alhamdulillah dengan aturan yang diberikan oleh Bel, aturan makan yang cara makan yang betul. Bukan sahaja Cik Su, malah anak-anak pun ada yang kena COVID. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah saya sihat. Saya sihat dan juga saya bertenaga dan anak-anak pun terus sihat. Dengan kelas malam ni telah banyak membantu saya. Bila kita dalam COVID ni, Beb, ada juga memang ada sedikit negatif dalam kepala otak kita ni. Sedikit negatif, sedikit takut pun ada dalam walaupun kita dalam keadaan business forever living, tetapi semangat kita tu nak bantu orang tu rasa macam
Kalau aku nak tolong orang, aku kena sihat dan aku kena kuat. Aku kena lawan, kena fight betul-betul penyakit ni untuk aku tolong ramai orang kat luar sana yang mungkin ada COVID yang aku tahu simptom tu. Setiap apa yang Allah uji, aku fikir satu je. Mungkin ada sesuatu kebaikan yang Allah nak bagi pada aku supaya aku boleh tolong ramai orang lain yang kat luar sana yang COVID yang masih tinggi. Allahu Akbar. Sebab tu bila saya belajar bersyukur, belajar menghargai apa yang berlaku, alhamdulillah kita reda dan terima dengan mudah kita nak positifkan balik otak kita. Sebab dalam COVID ni, terutama terima kasih jugalah kepada CBN Syida, kepada Suhaima, support Cik Su, kepada ramailah kenalan Fauzia, hantar ketam dan sebagainya lah. Kak Zah hantar produk, hantar makanan. Ya Allah, sangat-sangat terharu sangat sebab kita dikelilingi oleh orang-orang yang tersayang. Terima kasih sangat-sangat. Especially Kak Zah lah. Kak Zah selalu tanya macam mana Su, macam mana keadaan sekarang. Ya Allah, terima kasih. Tak ada niat nak menceritakan, tetapi bila kita tak nak orang datang jumpa kita, sebenarnya tak nak war-warkan yang kita ada masalah kesihatan sebab tak nak menyusahkan ramai kawan, tetapi disebabkan kawan nak datang, kita terpaksa highlight supaya jangan datang. Kerana kita adalah COVID fighter. Allahu Akbar. Tapi sehingga hari ini saya berterima kasihlah kepada semua yang terlibat dan kelas Bel malam ni membuatkan satu titik muka baru untuk saya terus berkongsi untuk memberi manfaat lagi banyak kepada orang kat luar sana, info-info pasal COVID dan info-info produk kesihatan yang lain, terutama yang untuk anak-anak lah. Terima kasih Abang Man. Terutama untuk anak-anak sekali. Anak-anak kita nak terus sihat dan juga orang sekeliling kita yang kena sihat. Saya walaupun kita dalam COVID sekarang ni zaman IT, internet, senang sangat kita boleh buat video call dengan mak kita, kita boleh video call dengan kawan-kawan kita yang ada masalah COVID juga yang kita boleh share dengan dia orang macam mana kita rasa dan macam mana kita nak bantu dia orang. Alhamdulillah. Dan juga saya pula tadi buat video call dengan family, menyatakan pasal kesihatan dan kita nak bantu dia macam mana. So senang. Sekarang ni zaman internet, siapa nak order barang kita just update dekat sistem je. Update dekat sistem, order dan terus post. Sebab tu saya bersyukur berada dalam Forever Living dengan sistem yang sangat-sangat utuh. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat utuh walaupun tak keluar tapi boleh kita berbisnes. Walaupun tak keluar kita boleh berbisnes. Tak boleh nak post barang itu bukan alasan. Sebab kita boleh order kat sistem, direct post pada customer. Memang sangat mudah sebenarnya. Dan bila ada, walaupun masih dalam COVID, saya tetap ada. Beberapa hari saya dalam COVID, saya cuma packing barang, siap-siap letak dekat atas pintu pagar, klien datang ambil sendiri. Klien datang ambil sendiri barang tu dan dia tunggu bawa balik. Tapi saya pesan kat dia kena sanitize dulu sebelum nak post pada customer ataupun biarkan dulu di satu tempat sudut dan sanitize spray sebagainya lah sebelum nak send kepada customer. Tu ada berapa teknik yang kita boleh buat sebenarnya. Bukan mudah, cuma kita nak berjaya ni satu je, jangan cipta alasan. Nak berjaya satu je. Sini tak ada yang baru, ada yang lama. Kita nak berjaya dalam forever sebenarnya sangat mudah. Cuma jangan cipta alasan untuk gagal. Cuma berfikir dengan otak kita, berfikir cara baik dan cuba highlight balik apa yang kita nak capai. Untuk tahun ni memang saya ada impian nak capai. Macam mana nak grow kepada untuk next tu. Dan bila kita dah ada dekat sini, bila kita dah ada downline, kita dah ada upline, saya rasa memang terkesan jugalah sebab bila kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi sharing, tapi kita ada upline yang boleh bantu kita. Especially CBN Syida banyak bantu Suhaima bila Cik Su tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi buat sharing dan sebagainya. Kita beruntung berada dalam Business Forever ni sebab kita dalam satu family. Ada upline, ada downline. Cuma kita jaga hati masing-masing supaya kita kena respect each other. Apa pun yang upline kita buat, dia nak yang terbaik untuk kita. Itu je.
Kalau upline semua nak downline dia berjaya. So kita kena yakin dengan sesuatu benda, upline semua nak downline dia berjaya. So kalau anda ada masalah, direct je cakap dengan upline anda, apa yang perlu dibincang dan apa perlu untuk mencapai matlamat anda. Kalau anda nak mencapai manager dalam date yang diberikan, cuma kita perlu discuss macam mana cara nak achieve tu. Supaya memudahkan jalan untuk mencapai apa yang diinginkan, insya-Allah. Saya doakan anda semua berjaya. Insya-Allah Forever adalah the best platform untuk kita mencapai impian kita di masa sekarang dan masa akan datang, insya-Allah. Itu saja, Beth. Terima kasih kerana perkongsian malam ni dan doakan saya sihat, anak-anak saya sihat dan saya doakan anda semua juga sihat semua, insya-Allah. Kita jaga kita, insya-Allah. Assalamualaikum, Beth. Selamat malam. Amin. Okay, so thank you Cik Su. Kita doakan Cik Su cepat-cepat sembuh. Okay, jangan risau, produk Forever kan ada. Kan kita doakan Cik Su. So reminder jugalah untuk semua yang memang ada kerja, keluar kerja jumpa orang ataupun nak pergi COD ke, nak buat aktiviti ke, nak demo ke. Okay, mesti jaga baik-baik, mesti pakai mask molek-molek. Kalau kawan-kawan hidangkan teh tarik ke apa-apa pun janganlah makan. Bukan sebab apa, kita kena jaga. Kalau you buka mask, you punya kebarangkalian untuk nak ni kena kan memang akan tinggi. So kita kena jaga. You tak tahu you sendiri bersih ke tak, dan you tak tahu kawan you bersih ke tak, macam tu. So kita kena saling faham lah. Kena saling faham sebab ini musim memang kita kena memang dah faham. So apa macam mana pun you jangan buka mask tu. You buat demo ke apa ke, you sesak nafas macam mana pun, you jangan buka mask tu. Okay, kena pandai-pandai jaga diri. Okay, sebab memang jumpa lah ramai bila buat offline pergi jumpa orang sini sana, memang kena juga COVID. Sebab kita kena COVID kita tak takut sebab kita ada produk kan. Tapi yang tak best adalah you terpaksa duduk dalam rumah 5 hari, 7 hari macam tu. Okay, so kita doakan semua kat sini sihat-sihat, selamat. Okay, kita doakan Cik Su cepat sembuh. Okay, last kali. Okay, last kali I nak remind sekali lagi apa yang Bel hari ini sharing. Okay, bukan kata kita tak nak fighter tau. Ingat kita nak fighter. So kita punya SYJ pack masih jalan. So SYJ packs tak semestinya untuk fighter tau. So you tengok kat Mas dia jual banyak SYJ pack. Itu pun untuk pengguna saja. So you jangan lupa kita masih lagi promote SYJ pack 2cc untuk kita punya pengguna. Supaya macam Jackie semalam cakap, jangan jual sebotol 2 botol sebab minum sebotol 2 botol tak ada kesan punya. You mesti jual kasih sekotak 2 kotak baru dia minum ada kesan, baru ada repeat order. Itu sangat penting tau. So that's why jangan lupa kita SYJ masih jalan, pack Ramadan kita masih promote. Kita nak semua, nak agent, nak dealer, nak apa macam apa sajalah. You mau jadi pengguna ke, dealer ke, VIP ke, semua kita sapu. Okay. So that's why itu saja untuk sharing lah perbincangan malam kita ini. Ada tak soalan? Fauzi tulis apa? Saya tak pasti dengan fakta ni telah mengambil produk Forever akan tetapi baru sembang kontak rapat dengan positif COVID. Akan tetapi saya tak merasa apa-apa simptom menunjukkan saya telah dijangkiti. Hingga kini masih tiada apa simptom. Sepatutnya telah berlaku, saya tak pasti. Itu ucapkan tahniah lah sebab you tak kena kan. Okay, kita tak cakap lepas kita makan produk kita tak kena. Kita masih kena. Semua orang peluang adalah sama. Cuma adalah nasib baik itu virus dia tak terbang masuk you punya hidung ataupun masuk you punya mulut. You nasib baik saja. Tapi kalau kita makan produk, kebaikan dia adalah kalau touch wood kita kena COVID pun kita ada protection, kita cepat sembuh. Kita punya dalaman, kita punya antibody cepat dibina untuk lawan itu virus supaya kasih dia mati cepat. Macam itu, faham tak? Sebab ramai kan kalau tak makan produk antibody lemah punya kan. So badan mungkin akan demam lah, batuk lah, semput lah, tak boleh nak bernafas, rasa macam nak asma lah, lengur-lengur badan yang sangat teruk.
Tapi kalau kita akan ada makan produk, kita punya badan cepat bertindak untuk membina sel badan. Okay, sel darah putih untuk melawan virus. So that's why you akan cepat 2-3 hari demam tak sihat, then you akan okay. Macam itu. Okay? Okay ya? Okay, so kita doakan semua okay sihat-sihat. Okay. Mak saya je yang negatif sebab mak boleh 10 biji. So dia cepat sembuh. Nampak tak? So that's why ada orang dia kena tapi simptom dia sangat sikit. Sikit sampai you tak rasa sangat. Maknanya badan dia cepat bertindak. Okay? So macam mana pun kita sekarang memang kena jaga, make sure be propolis memang setiap hari kena makan. Macam Bel sekarang memang setiap hari 10 biji. 10 biji. Pagi 5, malam 5. Untuk jaga diri. Okay? So last kali nak ambil gambar tak? Kalau nak cepat-cepat kita buka gambar. Kita buka video dan kita ambil gambar dan kita boleh good night dah. Pukul 11 dah. Okay. Kena jaga makan protein, ayam, telur, ikan, susu kena makan. Supaya badan kita cepat bina antibody. Okay. Okay, 1, 2, 3. Senyum. Okay, dah. Okay, thank you semua. Good night. Jaga diri baik-baik. So, bulan ni kita push kau-kau. Okay? Pet Ramadan ke SYJ kita sapu semua. Okay? Go, go, go. Million. Bye-bye semua.